Duk buat perangai macam tu kan? Buat senang je, tak payah buat susah-susah. Ini orang yang sebenarnya dia yang taksub kan? Dia nak kata orang lain taksub dengan Syafi'i. Kamu tu yang taksub sebenarnya. Kamu taksub untuk tak nak berpegang dengan mana-mana mazhab. Ini berat tuan-tuan ya? Jadi kita kena tinggalkan majlis-majlis yang kalau kita dengar ustaz ni asyik bercerita, ni mazhab ni, yang betul adalah mazhab ini. Tengok, baca kitab mazhab Syafi'i, tiba-tiba dia nak tarjih pula mazhab yang lain kan? Seakan-akan mazhab yang dibaca kitab pada waktu tu ya, seolah-olah tak ada dalil. Maksudnya imam tak jumpa dalil, dan dalilnya tak sekuat yang dia tahu. Itu yang kamu tahu. Kamu tengok tak macam mana imam yang keluarkan dalil dalam mazhab tu? Kamu tengok tak macam mana ulama keluarkan hukum? Apa kaedah kawaid yang digunakan? Ya, macam mana dia nak istimbat hukum tu? Nak keluarkan hukum tersebut? Bukan saja tuan-tuan. Dengan ulama kita ni tak reti hadis macam dia. Kan? Hadis yang dipegang lebih kuat. Ini bahaya tuan-tuan. Ya? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat ya, mufti-mufti kita, ya, ulama-ulama kita, dia mengajarkan kita dengan hanya satu mazhab saja. Dan ini yang diamalkan di Malaysia kita. Tak, kita mengamalkan dengan satu mazhab. Bukannya bercampur dengan mazhab-mazhab yang lain. Ini yang jadi balak tuan-tuan. Tak, ramai yang nak tunjuk pandai. Bukan nak bagi pandai ke orang, tak. Dia nak tunjuk pandai dekat orang. Ya? Dia nak tunjuk kata orang lain tak reti. Kamu mengajar mazhab 4, tujuannya apa? Kamu ajar mazhab 4 kepada masyarakat, apa tujuannya? Ya? Kamu buka kitab mazahibul fiqh, mazahibul arba'ah. Apa tujuan? Tujuan dia untuk nak memandaikan umat atau nak menunjuk pandai diri kita? Nak tunjuk pandai. Tak, tu je kan? Nak tunjuk pandai. Nak bagi tahu kata orang lain tak reti, ya? Kita je reti, ya? Dia ingat orang lain tak tahu. Dia ingat mufti Pahang tak reti mazhab 4 ni. Dia ingat mufti negeri tak reti mazhab 4, ya? Tapi kenapa tuan-tuan, bila mufti kita, para alim ulama kita, para asatizah kita, dia mengajar kitab ya, mazhab Syafi'i, manhaj dia jelas kan? Jelas manhaj dia, tak bercampur-campur, ya? Contoh kalau kita baca mazhab Syafi'i yang dibahaskan oleh Al-Imam Abi Syuja', ya, dalam matan Abi Syuja', ya, dibahaskan kepada umat, yang ada dalam kitab Safinatun Najah, kitab fiqh yang asas, dibahaskan kepada umat. Dia tak keluar pun daripada khuruj, dia tak keluar pun daripada perbincangan mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Kerana manhaj dia jelas, ya? Kerana sistem dia jelas, ya? Kenapa tuan-tuan? Kerana tak nak bagi otak kita ni tasyaddud. Ni tasyaddud. Tasyaddud ni apa dia tuan-tuan? Tasyaddud ni bercabang-cabang, ya? Dia tak nak bagi otak kita ni berselirat, bercabang sampai kita tak tahu mengaji apa sebelum ni. Sebab tu ulama tumpukan kepada satu manhaj, ya? Sehingga akhirnya kita tak tahu mana satu yang kita nak kena tumpu, kan? Mana satu kita nak kena ikut. Kecuali kalau kita ni penuntut ilmu dalam bidang tersebut. Kalau kita penuntut ilmu dalam bidang tu, silakan, tak ada masalah, ya? Itu pun masih lagi dipesan oleh para ulama kita untuk nak tumpu kepada manhaj. Kena tumpu tuan-tuan, ya? Al-Imam Ramli radhiyallahu taala anhu belajar fiqh Syafi'i 40 tahun. 40 tahun tuan-tuan, ya? Belajar mazhab fiqh Syafi'i. Itu pun, ya, beliau masih lagi tak menganggap diri dia ni orang yang mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Dan dia memang bukan mujtahid pun, ya? Al-Imam Ramli bukan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Ibnu Hajar bukan mujtahid dalam mazhab Syafi'i, masih muqallid dalam mazhab Syafi'i, ya? Masih muqallid, maksudnya ikut bulat-bulat mazhab Syafi'i. Macam mana orang sekarang yang baru belajar fiqh mazhab, ya, belajar pun baru 3-4 tahun di universiti, balik-balik kampung, balik-balik tempat dia bekerja, duk ceramah orang tentang mazhab Syafi'i, ya? Ini berat tuan-tuan, ya? Ini aib, sangat memalukan. Kenapa? Ya? Kerana kamu sebenarnya menunjukkan keaiban kamu tanpa kamu sedar, kan? Kamu ingat kamu nak tunjuk pandai, sebenarnya rupa-rupanya kamu nak tunjuk kebolehan kamu depan masyarakat, tapi hakikatnya kamu menunjukkan kejahilan kamu di depan alim. Faham tuan? Orang alim bila dia tengok dia kata, ini orang yang jahil. Sebab apa?
Sebab ajar fiqh mazhab 4. Dah tahu dah ini alim. Kalau dah tahu ini jahil. Kalau orang alim tuan-tuan, ada manhaj yang jelas, ya. Sebab tu kita kena berhati-hati tuan-tuan. Jangan tertipu. Ini disebut sebagai apa? Ashabul lisan. Ya, orang yang hanya pandai bercakap semata-mata. Ilmu sedikit, ya, tapi nak bercakap. Inilah yang akan menyebabkan umat jadi makin rosak. Ya, umat jadi rosak. Kita ingat kita beramal, tak. Rupanya tak tahu apa-apa. Sebab tu kita kena tengok nanti dalam bab pemilihan guru. Jadi jangan kita terlibat dalam ilmu perdebatan. Yang lahir bila ni? Selepas wafatnya para ulama. Ya, kerana ilmu yang sebegini, ilmu perdebatan ini akan menjauhkan penuntut daripada ilmu fiqh, menghilangkan umur, maksudnya buang masa lah, ya, membuang masa, dan mewujudkan suasana liar dan permusuhan. Betul tak bermusuh? Jadi musuh lah tuan-tuan. Tak, ya? Lepas berdebat ni jadi bermusuh. Kita kata ke orang tu tak betul, orang tu kata ke kita pula kita tak betul. Last sekali habis, selesai. Tak ada kebaikan apa-apa. Tak. Konon buat live majlis perdebatan, diskusi dan sebagainya. Bila kita dengar tuan, kita faham ke tak faham? Tak faham. Ya? Baru ni debat antara, sebelum ni lah, tahun lepas ke 2 tahun lepas, antara Ustaz Salman Rushdie dengan Ustaz Abu Syafiq. Walaupun mungkin kita tak setuju dengan pemahaman kedua-dua Ustaz yang asal ni, ya? Tapi apa manfaat daripada perdebatan tu? Tak ada manfaat. Nampak hebat kan? Baca dalil tu, baca dalil ni. Hakikatnya tak ada satu pun pandangan dia. Semua yang disebut tu pandangan-pandangan daripada ulama-ulama yang dulu, dalam kitab-kitab yang dulu. Maksudnya yang kamu debat ni pun masih tak selesai lagi lah. Dia faham tuan? Dia tak sebut pun, pandangan saya begini, gini. Pandangan saya ini. Disebut pandangan ulama ini, pandangan imam itu, pandangan syekh ini. Maksudnya yang kamu kutip tu, yang kamu bincang debat-debat tadi, kamu ambil daripada pandangan ulama yang silam. Kena rujuk balik ulama yang silam. Jadi apa faedah dan kebaikan daripada majlis perdebatan yang kamu buat? Tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan apa-apa. Membuang masa tuan-tuan, ya. Sebab tu yang penting sekarang tuan-tuan, nak kena buat apa sekarang ni? Yang penting sekarang ni kita belajar. Belajar apa dia? Belajar ilmu fardu ain. Selesaikan dulu ilmu fardu ain, kan? Bukannya kita nak, orang sekarang ni suka sangat istilah menyepadukan ilmu, ya, antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kan sekarang ni banyak sekolah-sekolah yang guna ataupun kurikulum yang gunakan istilah integrasi, kan? Maksudnya menyepadukan ilmu. Istilah ni pun tuan-tuan kita kena tengok juga apa makna integrasi yang sebenar. Adakah integrasi ni maksudnya kita menggabungkan ilmu dunia dengan ilmu akhirat? Itu kurang tepat sebenarnya tuan. Maksud integrasi sebenarnya kita nak kena kukuhkan dulu ilmu asas kita. Kukuhkan dulu tapak kita ni, kan? Nak buat rumah, tapak tu kena kukuh dulu. Baru dapat naik tiang, naik bata, naik atap dan sebagainya. Sama juga dengan integrasi ni, maksudnya kita mantapkan dulu ilmu fardu ain. Mantapkan tauhid dulu. Mantapkan bahasa Arab kita. Mantapkan fiqh kita, ya, kuatkan tasawuf kita. Baru kita boleh nak belajar, ya, dalam bidang-bidang yang lain, ya. Belajar ilmu bahasa, belajar ilmu matematik, ya. Masuk dalam bidang apa pun tuan, insya-Allah tak akan sesat. Tak akan hanyut orang tu. Sebab apa? Sebab tadi asas dia. Ini maksud integrasi yang sebenar, kan? Maksud integrasi yang sebetulnya maksudnya kuatkan dulu ilmu-ilmu fardu ain, ya. Sebab tu para sahabat Nabi dalam hadis Jundub bin Abdillah, yang dia kata apa? Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Quran. Bila kami belajar Quran ini menguatkan iman. Maknanya apa tuan? Maknanya belajar kuatkan iman dulu. Ini yang sahabat-sahabat belajar daripada Nabi. Kuatkan iman baru belajar Quran. Tengok tuan, ilmu Quran ni sebenarnya penting, kan? Pentinglah daripada ilmu matematik, ilmu bahasa, ilmu sains. Tapi kita ni sekarang ni di peringkat tadika pun, kalau kita nak belajar, nak kena baca dulu. Pandailah baca dulu, kan? Pandai Inggeris, nak kena pandai Inggeris, pandai matematik, pandai sains. Tauhid mana? Mana tauhid kita? Kita tinggal. Maknanya kita tak mengikuti sistem ataupun manhaj
yang diajarkan oleh para sahabat, yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Tak. Nabi sebut, sahabat sebut, Jundub bin Abdillah, dia kata apa? Kami belajar iman, kami kuatkan iman kami dulu dengan Rasulullah, kan? Nabi sebut ihfazillah yahfazuk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu pesanan Nabi kepada kanak-kanak Ibnu Abbas, tak silap saya. Betul kan kalau saya silap? Yang masa tu umurnya 9 tahun. Jaga Allah. Belajar ilmu tentang Allah. Kenal Allah dulu. Nanti Allah akan pelihara kamu. Maksudnya kita nak pergi mana-mana bidang pun insya-Allah tak akan sesat. Kan orang sekarang ni masalahnya belajar universiti, balik-balik akhirnya merosakkan umat. Kenapa? Kerana asas akidah pun tak kuat lagi. Kan daripada sekolah rendah pun tak ditekankan tentang ilmu tauhid. Kan? Tak sebut lagi dalam sistem arus perdana. Pengajian Islam, pendidikan Islam. Berapa masa yang diperuntukkan untuk pendidikan Islam? Setengah jam seminggu, tuan-tuan. Cukup ke tak cukup tu? Yang banyaknya apa? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik. Kan? Jadi kita bukanlah nak mengkritik sistem tu, tuan-tuan, tapi kita sama-sama fikirlah apa yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Sebab kalau tauhid tak kuat, tuan-tuan, akan hancur umat. Kalau silap pilih ilmu, nak berdebat dengan orang, rupanya asas pun tak kuat, kan? Duk mengaji, kata nak mengaji apa? Nak mengaji tafsir, nak mengaji mustalah hadis. Ini baru ilmu hebat sikit, baru nampak gah sikit. Tanya bab solat tak erti, kan? Haid yang keluar pun pening lagi. Masbuk muafid pun tak jelas lagi. Tak? Mandi wujud, mandi wajib pun tak tahu kadang-kadang. Berat ni tuan, mandi wajib pun tak tahu. 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, benda ni tak selesai. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan ilmu yang penting. Kita duk belajar ilmu lain. Nak belajar ilmu khilaf, nak belajar ilmu debat, dan akhirnya berlahirkan pemusuhan. Rosak umat ni, kacau bilau umat. Sebab tu ini pesan oleh Al-Imam Zunuji, tinggalkan ilmu perdebatan. Dan yang merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat dan terangkatnya ilmu pengetahuan dan ilmu fiqh ke langit. Demikianlah apa yang terdapat di dalam hadis. Kan? Nabi pernah pesan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an biqabdil qutub walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Allah dia tidak akan mencabut ilmu dengan dicabutnya tulisan pada kitab-kitab. Tak. Bagaimana Allah mencabutkan ilmu? Dengan dicabutnya nyawa para ulama kita. Berapa ramai ulama-ulama kita yang besar, alim kabir yang meninggal tahun ini. Ini cara Allah tarik ilmu, tuan-tuan. Kita duk bimbang, tulisan yang hilang pada Quran. Viral, saya dah sebut minggu lepas, viral dalam Facebook kata ni, tulisan dalam Quran, muka surat ni hilang satu muka ni. Ini tanda hampirnya berlaku kiamat. Kamu tak bagi tahu yang tu pun dah tahu dah kiamat nak hampir. Kita dah tahu dah kiamat ni memang nak hampir. Tak payah nak sibuk, Tapi kamu tak bimbang ramainya ulama kita mati sekarang ni. Yang tu kamu tak bimbang. Kamu lebih bimbang tulisan yang hilang, dalam Al-Quran tersebut. Padahalnya mungkin salah cetak, ataupun mungkin dakwah hilang. Sampai muka surat tu tercecer dakwah dia. Kan? Tapi tak bimbang ulama kita mati. Tak? Jadi cara Allah Ta'ala nak cabut ilmu ni dengan dicabutnya nyawa para ulama. Sebab tu tuan-tuan, kena ambil kesempatan untuk belajar dengan para alim ulama kita, terutamanya yang tua-tua ni. Nanti Syekh akan terangkan macam mana cara kita nak pilih guru. Jadi antara cara yang disebutkan oleh Imam Zunuji, kena pilih guru yang tua. Walaupun para ulama kata tua tu maksudnya tua dari segi ilmu, tapi tua yang disebutkan oleh Al-Imam Zunuji, tua pada umurnya. Kena cari ulama yang tua pada umurnya. Kerana orang yang tua ni, tuan-tuan, dia akan lebih teliti. Tak? Dia lebih banyak pengalaman daripada guru-guru yang muda. Maksudnya macam saya ni muda, tuan-tuan, kena cari guru yang lebih tua lagi. Sebab mereka lebih teliti, mereka lebih berhati-hati ketika nak mengeluarkan pandangan. Jadi saya kira, tuan-tuan, sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bulan harapan. Yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun, mohon maaf.
Sekiranya terkasar bahasa, terkurang adab, tersilap bicara, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa saya dan dosa kita semua. Dan mudah-mudahan majlis kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siru ala barakatillah. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.